memastikan kita punya PDP ni berjalan dengan lancar lah. Okay, sebelum saya mulakan apa-apa, ada tak apa-apa soalan yang kamu nak tanya kepada saya sebelum kita mulakan dengan chapter yang kedua ni? Any question lah related to this semester ke, related to course ke? Boleh tanya saya sekarang lah. Tiada sir. Akhirnya kita ada Akif Syafiq masuk ke dalam grup Telegram ni. Saya rasa dia the only one yang belum masuk lagi. Kenapa Akif Syafiq dia? Sekarang ni adakah Akif Syafiq dalam ni? Oh, Akif Syafiq. Kamu ada ke dalam ni Akif Syafiq? Hanya cukuplah 97 orang dalam grup SIR ni. 9 orang. 9 orang. Cukuplah kot. Akif Syafiq yang terakhir lah ni. So adakah Akif Syafiq dalam ni, dalam GM ni, adakah Akif Syafiq, mana Akif Syafiq? Akil Syafiq ada tak? Belum lagi. I cannot see any Akif Syafiq dalam ni lah. Akil Syafiq. Adalah Akif Syafiq. Akif Syafiq ada? Boleh respon. Assalamualaikum Akif Syafiq. Oh, Akif Syafiq. Kamu dengar ke ni? Siapa yang Ya. Mana? Hello? Kamu ni first time kan masuk ni? Clear sir, line slow. Kamu first time kan masuk ke GM ni? Atau pernah masuk sebelum ni? Akif Syafiq. First time. Oh my god. Tak stabil. Sini. Okay, kita akan mulakan sekarang. Sambil-sambil tunggu Akif Syafiq reply tu tak apalah. Okay, saya harap semua dapat dengar lah suara saya ni. Okay, so untuk chapter yang kedua ialah tentang capacitor and dielectric. Okay, so apakah maksud capacitor? Akan kena faham lah. Okay, apakah dia kegunaan capacitor? Okay, so we have the capacitor, kita ada capacitance. Okay. Okay, the same goes as resistor and resistance lah. Okay, so untuk kapasitor ini ialah jenis kapasitor ialah okay, so kapasitor ialah term okay, untuk refer kepada device. Okay. Capacitance okay, kita akan refer kepada physical quantities. Okay, so we have the capacitor and capacitance. Okay, so untuk kes ni ialah capacitance, kita akan bercakap tentang capacitance lepas ni lah.
Okay, tentang physical quantity yang kita gunakan untuk ukur macam mana sesuatu kapasitor itulah. Okay, so apakah dia kapasitor? You have to know what is mean by kapasitor. Okay, so I believe that during your secondary school sekolah menengah, kamu pernah belajar pun pasal kapasitor kan? Okay, iaitu sejenis alat yang berupaya untuk menyimpan charge. Okay, menyimpan charge atau dengan lebih tepat lagi apa dia? Dia menyimpan electric potential energy lah, tenaga elektrik. Okay, so the basic thing about the capacitor is you only have to make sure that you have two plates, okay, dua plates, two conducting plates, okay, dengan one insulator between it. Okay, dengan insulator between the plates lah. Okay, so at that point kamu faham yang itu ialah kapasitor. Okay, kamu boleh sebenarnya you can DIY lah. You can DIY the capacitor. Okay, by take the plates and then kamu ambil insulator such as mica, ceramic paper, tak kisahlah. Okay, even oil pun boleh digunakan sebagai insulator. Okay, so usually kamu akan jumpa kapasitor ni dalam circuit ataupun yang biasa kamu jumpa ialah yang berbentuk beginilah kan, yang biasa kamu jumpa lah kan, yang bentuk begini tu. Alamak. Okay, yang biasa kamu jumpa tu bentuk begini kan, yang ada belang-belang gitu tu. Okay, ni warna hitam macam tu kan. Itu biasa kamu jumpa, begitulah kapasitor tu. Okay, tapi sebenarnya kapasitor ada banyak jenis kapasitor lah. Okay, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berbentuk bulat, ada yang bentuk petak, tak kisahlah. Yang penting as long as dia itu boleh menyimpan charge, kita akan namakan itu sebagai satu kapasitor. Okay, so untuk kapasitor ini dia punya simbolnya, okay, dalam circuit kita gunakan simbol begini. Okay, kita ada satu, ni ialah conducting wire, kita ada plates. Okay, and then we have another plates. Again, kita ada inilah. Itu dia. Okay, that's capacitor. Okay. Okay, untuk kapasitor selalunya dalam circuit kita tak ada, di sekarang ni adalah kapasitor yang ada terminal sebenarnya. Okay, ada terminal positif and negatif tu. Okay, cuma secara basicnya kapasitor memang tiada terminal positif and negatif lah. Okay, tiada terminal positif and negatif. Okay, so sorry sir, line slow betul. Itulah, kamu punya line slow tu sampai minggu ni baru masuk, Akil. Kelas kau, kelas ni. Okay, harapnya lepas ni telco kamu dapat naik taraf lah supaya kamu dapat masuk kelas seminggu awal. Okay, tak apa. Terus sekali lagi. Okay, so that's for capacitor. You have to understand about the capacitor. Capacitor is a device. Okay, and then the next part ialah we talk about the capacitance. Okay, tentang physical quantity in order to measure the value ataupun the charge stored inside the capacitor. Okay, so at first we have to define the capacitance. Ini adalah definitionnya. Okay, this is the definition. Okay, so over here say that the capacitance is defined as the ratio of charge on either plate. Okay, maksudnya apa? Salah satu pun tak ada masalah. Okay, to the potential difference between them. Okay, so maksudnya apa di sini ialah ratio antara charge yang disimpan pada salah satu bahagian plate-nya, okay, kepada potential difference yang ada antaranya. Okay, so over here we have equation C is equal to Q over V. C is equal to Q over V. Okay, so C here we use the symbol of capacitor ialah C besar. Okay, bukan C kecil, C besar. Okay, for capacitance, and then you have the charge on the one plate ialah Q, and over the potential difference ialah V. Okay, so C equal to Q over V.
Okay, so that's the equation for capacitance. Dia ialah ratio between charge and the potential difference. Okay, let's go to the example number 1. The charge on the plates of capacitor are 120 microcoulomb and negative 120 microcoulomb. So over here, the charge store ialah 120 microcoulomb dan juga negatif 120 microcoulomb. Okey, salah satulah. Okey, sebab apa dia memang begitu. Dia kalau salah satunya dia store positif charge, okey, maka the other plates dia akan store the negative charge. Begitulah. Okey, barulah dia stable macam tu. Boleh faham so katakan kita ambil charge itu hanya salah satu sahaja. Kamu jangan tambah pula. 120 tambah negatif 120. Memang tak ada lah kan. Kamu kena ambil salah satu saja iaitu 120 microcoulomb. So that's our charge. Okay, so for question A kita ada Q is equal to 120 microcoulomb. Okay, and then say that the potential difference that connected, okay, ialah V equal to 6 volts. That's the potential difference. Okay, so here you can calculate the capacitance. So C equal to Q over V equal to 120 micro divided by 6. Boleh? Okay, so over here, it is not necessary untuk kamu tulis exactly like this lah kan. Macam ni pun boleh juga, tapi taklah wajib kamu tulis ada negatif 6 begitulah. Kamu letak 120 micro pun kita boleh faham sebenarnya. Okay, cumanya kalau kamu letak 120 micro like this, maka at the end your answer over here dia akan jadi, okay, 6 ini bahagi ni dapat 20, kamu akan dapat 20, so micro ni akan kekal lah, so microfarad, begitu. Okay, but if you calculate using this method kan, kamu guna yang sebelah kanan ini, maka kamu akan dapat dia punya jawapannya, kamu akan dapat macam 2.0 times 10 power of negative 5 lah. Alright, macam tu. Which is sebenarnya benda ni pun sama dia kan, dia lah equivalent to 20 times 10 power of negative 6 farad equal to 20 microfarad. Okay, so kamu nak tulis begini pun tak ada masalah, ini pun tak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah bila mana kamu tulis begini, yang sebelah kanan ini, tiba-tiba kamu punya jawapan ialah 2.0 times 10 power of negative 5 microfarad. Maka ini ialah satu benda yang bermasalah lah. Tak boleh begitu. Boleh So kamu kena berhati-hati if you want to choose the correct method for calculation lah. Okay, so kamu kena berhati-hati. So this one, ini salah lah kan, sebab kamu dah ada redundant, kamu ada micro lagi, and kamu ada pula negative 5 kat situ. So tak boleh. Okay, so you have to make sure that kamu berhati-hati lah, kamu nak macam mana. Okay, so that's for question A. Ada soalan tak tentang benda ini? Boleh faham So far tiada Yes, sir. Okay, boleh faham tentang benda ini Kalau ada masalah terus tanya sir lah di sini. Okay, so soalan B pula, okay, dia minta what is the potential difference across the capacitor if the charge on each plate is 64 microcoulomb. Okay, so right now you use the same capacitor lah. Okay, the same capacitor because it's the capacitor. Means that, okay, kamu tahu yang capacitor kalau benda yang sama, kan, dia akan jadi capacitor tu ialah constant lah kan. So C nya ialah 20 microfarad. So right now dia minta berapa volt yang perlu kamu letakkan pada kapasitor itu. Kalau kamu nakkan Q nya ialah 64 microcoulomb kan. So kamu akan guna equation C equal to Q over V. So V equal to Q over C kan. So kamu kat sini ialah 64 microcoulomb. Micro je lah. Coulomb tak boleh letak pun sebab dia ialah unit, okay, divided by 20 microfarad di situ. Okay, so micro ADM boleh cancel off kat situ. Okay, so this one kamu kirakan 64 bahagi dengan 20 lah. Okay, nak kira macam 20 tak pun malas sama lambat. Terus guna calculator 3.2 volt. Okay, so by using the 3.2 volts across the capacitor of 20 microfarad,
then you can store a value of 64 microcoulomb dalam kapasitor tersebut lah. Okay, so begitu. Itu untuk soalan yang pertama. Okay. Okay, so that's it. That's the basic thing sahaja. Okay, ada soalan lain kita akan bincang kemudian lah. Okay, only to apply that equation sahaja. C equal to Q over V. Okay, let's go to the next part tentang capacitors in series and parallel. Okay, so over here, your LO state that you need to know how to derive the equation. Okay, how to derive the equation over here. Okay, so kamu nampak sini lah kan. Okay, this is how we derive the equation. Okay, so dalam case derivation ini, kamu kena faham satu benda lah. Okay, you have to understand, okay, beberapa basic thing, benda yang ada dalam circuit. Okay, boleh faham Kalau kamu nak derive apa-apa dalam circuit ini, kamu kena faham beberapa benda asas. Okay, sebagai contohnya tentang macam mana keadaan current bila mana you have a component that connected in series. Okay. Current tu maksudnya I lah. Current arus. Okay, ataupun macam mana how does the potential difference work okay, dalam komponen yang connected in parallel ataupun in series, tak kisahlah, yang penting kamu kena faham tentang benda itu. Okay, so that's the basic thing lah. Okay, so for this one, okay, so ini adalah benda basic kamu kena faham di sini. Okay. Okay, so in series circuit, series maksudnya apa? Dia akan bertemu kaki, macam mana? Dia akan bertemu kaki dengan kepala. Boleh ke macam tu? Macam mana cakap? Okay, dia lain dengan paralel lah. Okay, kalau kamu senang nak cerita, kamu tengok lagi kan. Ini adalah susunan untuk series. Nampak kan? Ini dia akan susun sebelah-sebelah ini adalah series. Okay, kalau dia susun macam ni, maka ini ialah paralel. Okay, so this one yang lebih basic sahajalah kan. Kamu ada dua komponen saja. Okay, dapat letak kalau kamu tengok dalam dalam soalan lain, mungkin kamu boleh lagi faham lah tentang how to decide if the component is connected in series or parallel. Okay. So, untuk kes ini, kamu kena faham yang, okay, dalam derivation ni, kamu kena faham yang dalam series, okay, Q total ataupun Q in the circuit is equal to Q1 is equal to Q2. Maksudnya apa? Q in the circuit over here dalam case ini is equal to Q that stored in C1 and Q that stored in C2. Inilah yang sama. Boleh Dia kalau dia connected in series, maka Q-nya akan sama untuk komponen tersebut. Tak kira lah kalau kamu ada 4 komponen ke 5 komponen ke, so kalau kamu letakkan 5 kapasitor secara series, maka kelima-limanya akan mempunyai satu charge yang sama. Satu charge yang sama. Okay, that's how the series circuit works. Okay. Okay, itu untuk charge. Q ialah charge. The second one ialah voltage ataupun potential difference. Okay, potential difference in series circuit, dia mestilah the summation over here kan. Okay, summation of V here ialah sama dengan V1 plus V2. Faham V total down here is equal to V1 plus V2. Dia macam ibaratnya macam macam minyak ke, macam makanan ke. Okay, let's say lah macam makanan lah. Okay, kamu ada makanan yang penuh. Okay, and then when you cross this first component, maka some of the food is being consumed. Dia digunakan. Okay, and then the rest of it, dia akan go to the next part, next component. Okay, so next component dia akan consume sampai habis. Sebab that left for it lah, for them lah. So dia akan guna habis. Okay, dia macam tu lebih kurang. Okay, so kalau dia ada 3 komponen,
Maka jangan jadi V equal to V1 plus V2 plus V3 lah. Kalau semuanya disambung secara sesiri. Okay. So untuk kes ini, kamu guna equation ini, nampak sini kan? So kamu akan guna ini. Okay, so V1 ialah Q1 over C1. Di sini kan, kamu buat V1 ialah Q1 over C1. Okay. V2 pula ialah Q2 over C2. By up here, kamu faham yang Q sama dengan Q1 sama dengan Q2. So maksudnya apa? You can substitute this one kan dengan Q lah. Begitu. Okay. So kamu gantikan ini dalam equation ini. So kamu dapat Q over C efektif. Okay, sebab ini ialah V total Ini V total. So V total pula, kita akan cakap V total ialah Q over C total. Ataupun dalam kes inilah kan, secara konsepnya kita akan panggil ini sebagai efektif capacitance, iaitu total capacitance lah. Effective capacitance. Okay. So kita guna simbol CF lah, bukan CT. Boleh kita guna simbol CF. Okay, CF. Begitu. Okay, so kamu gantikan ini di sini. Okay, ini di sini. Ini di sini. So at the end, kamu boleh cancel off Q itu sebab Q ada pada semua term. So kamu tinggallah. Okay, efektif kapasitor untuk kapasitor dalam series ialah 1 over C equivalent lah pula dia guna efektif ni, equivalent ni. Efektif equal to 1 over CF plus 1 over C2. Itu kalau ada dua lah. So kalau kamu ada 4 in series, so 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 plus 1 over C4. Itu untuk case series. Untuk paralel pula, okay, kamu akan tukar sedikit. Untuk paralel dia terbalik. V-nya pula akan sama untuk setiap komponen, tetapi Q-nya ialah Q kamu akan tambah. Okay, so maksudnya apa? Q total, Q in the circuit, Q total kan, Q in the circuit is equal to Q1, Q that store in C1, and then Q2, Q that store in C2. Begitu. Okay, so from here kamu tahu yang V equal to V1 equal to V2. So from here kamu akan guna equation ini. So kamu akan guna Q1 sama dengan C1 V1, Q2 sama dengan C1 V2, C2 V2. Okay, so Q total, okay, sama dengan C efektif V total lah. Okay, so kalau kamu gantikan ini di sini, ini di sini, ini di sini, maka kamu akan dapat equationnya begini. C efektif V equal to C1 V plus C2 V. Maka setiap term di sini ada V, kamu boleh cancel off. Maka at the end, you have the equation for effective capacitance in series. Okay, in series. Ni mesti kerja copy paste ni. In parallel. Okay, in parallel is given as, ini dia lah, C effective equal to C1 plus C2. Okay, so that's the equation for parallel and series. Okay, tengok soalan. Okay, find the effective capacitance of the arrangement of capacitor shown in figure below. Okay. So right now, okay, kalau soalan pasal kapasitor ni, mestilah kita akan berharap yang soalan itu ialah soalan kapasitor in parallel. Kenapa? Sebab parallel yang senang. Tambah macam biasa ni kan. Kamu tambah je macam biasa. Okay, kalau series tu kamu kena buat 1 over kan. Okay, tak apa. Okay, so untuk kes ini ialah how to solve this one. Okay, so the easiest way ialah kita akan selesaikan dahulu yang bahagian ini. Okay, kita akan selesaikan dahulu bahagian yang paralel tersebut lah. Okay,
So let's say kalau lah sebuat solvekan yang ini, kamu akan buat C parallel equal to okay 5 micro plus 4 micro equal to 9 microfarad. Okay, so when you combine these two parallel capacitor, maka kamu akan end up your circuit is simplified kepada macam ni lah. Ini 1, 2, 3. So kamu ada 2 microfarad, kamu ada 1 microfarad, kamu ada 9 microfarad. Okay, so since this is the capacitor in series, okay, so kamu kena guna equation apa dia? 1 over C effective equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Okay, so kamu akan gantikan nilai kamu 1 over CF, jangan lupa tulis balik 1 over CF tu. Kamu lupa nanti 1 over CF equal to 1 over 2 micro plus 1 over 1 micro plus 1 over 9 micro. Okay, so here is the thing. Okay, ini dia punya apa nama sedikit tips lah. Okay, so kalau kes macam ni kan, okay, dalam kamu punya calculator, okay, kalau ada micro, kalau semua komponen ini dalam micro, maka kamu boleh masukkan nilai dalam calculator tanpa ada micro. Boleh faham tak? Maksudnya apa? Kamu tak perlu pun nak buat 1 over 2 exponent negative 6. Tak perlu begitulah. Boleh faham So kamu hanya perlu masuk saja 1 over 2 plus 1 over 1 plus 1 over 9. Jadi begitu. Okay. So 1 over 2 plus 1 over 1 plus 1 over 9. So kamu akan dapat nilainya ialah okay, saya dapatnya lah 1 over C effective equal to okay. Okay, so kita akan abas saja yang tu. Kamu buat 29 per 18 micro. Begitu gitulah. Okay. Okay, ataupun kalau kamu rasa lagi nak terus hilang confuse, okay, kamu terus saja tulis dia punya jawapan akhir. Okay, kamu dapat nilai yang 29 per 18 yang belakang ni kan, kamu kira calculator, kamu dapat. Okay, you use the calculator, you get over here ialah 29 over 18. Okay, kamu terus saja buat 1 over 29 over 18 lah. Sebab waktu kamu teruskan gunakan yang ni. Kan ini kan 1 over C effective kan. So kamu nak cari nilai C effective. Okay, so kamu akan dapat nilainya ialah, terus kamu kira di sini lah. Yang belakang ni. Okay, so 1 over C effective kamu akan dapat situ ialah 0.62 microfarad. Terus kamu letakkan micro tersebut. Okay. Okay. So kenapa tak galakkan kamu letakkan micro dalam kalkulator kamu? Sebabnya serisau nanti kamu ada buat kesilapan dalam memasukkan nilai eksponen tersebut lah. Okay, so try to reduce error related to that one lah. Okay, so tak nak kamu buat kesalahan pada benda-benda yang minor macam tu. Okay, so harap kamu boleh faham lah kenapa saya tak tekankan tentang micro ni. Kamu cuba abaikan sahaja and then kamu tulis jawapan akhir di sini. Micro farad. Begitu. Okay, tengok example yang ketiga pula.
Example ketiga, okay, so suka nak labelkan ini. Akan labelkan ini sebagai C1, ini sebagai C2, ini sebagai C3, ini sebagai C4, ini sebagai tak ada. Okay. Dan C4 je. Ada susahnya tak lagi. Okay, so first of all, how to solve this effective capacitance? Macam mana kamu nak selesaikan effective capacitance? Tolong komen pada ruangan komen. Yang mana perlu kita selesaikan dahulu? Sorry. Do the parallel C2 and C3 first. Okay, Yang good. parallel C2, C3. Perfecto. Bagus. Okay, pertama ialah kamu akan selesaikan dahulu C2 dengan C3 because that's the easiest one. Okay, itu kamu nampak boleh senang kan. Okay, cuba kamu selesaikan dari parallel kan. So parallel senang, tambah macam biasa. Maka kamu akan dapat at the end your circuit is being simplified kepada beginilah. Ini, okay, ini ialah C1. Ini saya akan cakap ni sebagai C23, boleh faham C2 and C3 lah. And then gabung lagi, ini ialah C4. Okay, begitu. Boleh? Okay, so next part. Okay, which one you have to solve after C2 and C3? C1 and C2, 3, sir. C1 and C2, 3. Okay, cuba kamu kira nilai tersebut. Sebabnya series kan, cuba kamu kira dahulu. Apakah nilainya? 1.4. 2.4. Dapat kan? Dia mesti dapat 2.4. Cuba kamu kira, dapat tak 2.4 microfarad untuk C123. Okey, dapat. Okey, Maxwell dapat. Yang lain macam mana? Dapat, sir. Okey, make sure kamu Dapat, dapat sir. 2.4 Dapat, sir. microfarad. Okey, jangan silap lah di situ. Okey, so C123 kamu akan dapat 2.4 microfarad. Okay, and then after that, your circuit, okay, jadi macam mana? Dia jadi beginilah kan? Dia akan jadi begini. Ini ialah C123 sebab dia telah digabungkan nilainya. Ini ialah C4. Okay, so at the end, for the last part yang warna biru ini, kamu boleh tambah macam biasalah. Kerana C123 and C4, dia ialah circuit yang paralel. So kamu tambah saja 2.4 plus 3, so kamu dapat 5.4 microfarad. Okay, that's for question yang pertama lah diminta tu kan. Diminta find the effective capacitance. Soalan yang kedua, diminta pula find the charge on the 4 microfarad. Sudah. Diminta pula berapakah Q pada 4 microfarad. Maksudnya apa? Diminta berapa Q di sini. So how to find that Q pada 4 microfarad kan? Okay, so back to the to our circuit over there. Okay. Okay, so untuk selesaikan kes macam ni kan, okay, that's why I said before, kamu kena faham tentang macam mana voltage ataupun potential difference dan juga current ataupun charge works in the circuit kan. Okay, dalam kes ini ialah, ini yang kita ada 10 volt. Okay, 10 volt di sini kan. Maka, for this point, okay, this 3 microfarad pun dia ada 10 volt across it. Sebab dia paralel kan, dia 10 volt.
Okay, for this part pula, yang atas ini pun sama juga. All these three, dia dapat 10 volt. Boleh faham tak? Ini kan kalau kamu connect ini semuanya kamu akan dapat 10 volt. Semuanya. Okay. Boleh faham Sebab apa? Sebabnya kita akan cakap macam ni. Okay, macam ni kan. Okay, C4 is parallel to C123. Boleh faham C4 di sini dia paralel dengan kesemuanya di sini. Okey, so maksudnya apa? Ini kalau ini adalah 10 volt across C4, maka semua ini akan dapat 10 volt juga. Semua ini akan dapat 10 volt. Okey. So the thing is ialah macam mana kita nak kira benda ni kan. Okey, cikgu nak kira ni. How to find the voltage across C1? Boleh ke? Voltage across C1. Kita kena ada Okay, so first of all, kita perlukan apa ya, alamak. Apa cara paling mudah ni? Kita nampak cara yang panjang sedikit ni, tak apa. Kamu ada C efektif, okey 5.4 microfarad. Kamu akan dapat total charge untuk ni. Okey, so charge untuk ini akan sama dengan charge ini 10 volt. 10 volt, 10 volt. So this one pula dia tak boleh ni 10 volt, dia akan makan sikit, ini akan sikit. So ini 4, ini berapa ni? Okey dapat dah. Ratio dia ialah 4:6. Q equal to CB. Q equal to CB. Q equal to C. Okay, so back to this one. Okay, so saya rasa the easiest way untuk kita cari ini ialah, okay, kalau kamu tengok sini kan, antara C2 dengan C3 nilainya ialah 6 microfarad. Di sini kan, ini ialah 4 microfarad. This one ialah 6 microfarad. Okay, so the thing is ialah the voltage across these two ialah 10 volt. Boleh 10 volt. Okay, so based on kita punya okay, dapat dah. Okay, so how to solve this one ialah kamu kena cari apakah nilai C efektif untuk kedua-duanya ini. So kamu akan dapat C efektif C123 ialah 2.4 microfarad. Tadi kan kamu kira kan, that's the C effective across it. Okay, the potential difference across this one ialah V nya ialah 10 volt. Okay, V nya ialah 10 volt. So kamu akan guna equation, okay, Q equal to CV. Okay, so Q total sama dengan C efektif untuk inilah kan, untuk yang merah ni C efektif untuk yang merah itu, okay, darabkan dengan V total, okay, ataupun V total ni ialah 10 volt lah di situ. Okay, so kamu akan dapat sini ialah 2.4 micro, okay, timeskan dengan 10 volt. Okay, so at the end, your Q total ialah 24 micro coulomb. Okay, so we know that C1 and C23 are connected in series. Kan? So back to our basic, kita tahu bahawa dalam series circuit, in series, kan, Q total sama dengan Q1 plus, sama dengan Q1 sama dengan Q2 kan. Dalam series kan, Q1 equal to Q2. So since our Q total is 24 microcoulomb, maka Q1 which is represented by C1 ini pun dia ialah 24 microcoulomb lah. So kita akan buat, okay, the charge store
Just store in Q1 equal to 24 microcoulomb. Begitu. Ada soalan? Okay. So kamu akan tengok pada sini kan. Kamu akan tengok di sini ialah C1 and C23 are connected in series. So kamu akan gunakan konsep dalam series iaitu Q total. Q total maksudnya apa? Kamu hanya fokus kepada ini saja. Between these two red dot ini saja. Okay, so kamu tahu yang C1 and C23 ialah in series. Maka bila mana in series, okay, Q total across this one ialah sama dengan Q1 sama dengan Q2. Okay, so kalau kamu kira Q1, Q total kamu adalah 24 microcoulomb. So maksudnya apa? Pada C1 akan ada 24 microcoulomb. Pada C23 juga ada 24 microcoulomb juga. Nilai yang sama. Okay. Cumanya 24 microcoulomb itu dia berkongsi pula antara C2 and C3 lah, sebab C2 and C3 dia ialah in parallel. So dia akan berkongsi di situlah. Okay, kamu kena buat pembahagian lain pula lah untuk yang itu. Okay. Okay, so the answer is 24 microcoulomb untuk example 3. Example 4. Banyaklah pula. 4 capacitor are connected as shown in figure below. Diminta effective capacitance. So once again, saya suka untuk labelkan balik kita punya ni. So ini ialah C1, ini ialah C2, ini ialah C3 dan juga C4. Okay, so right now your job is tolong carikan nilai untuk apakah nilai C1 digabungkan dengan C2. Okay, tolong cari nilai apakah C1 yang digabungkan dengan C2. Cari dahulu. Soalan A tu. A, kamu cari apakah 1C12 over 1C1 plus 1C2. Okay. 2.5. 2.5 sir. 2.5. Ada belakang lagi? UF. Oh, 2.5 je? Ya, ya. Okay, 2.5 microfarad. Okay, thank you. Itu untuk C12 kan? Okay, so after you combine C12, kamu akan dapat satu paralel antara C12 and C3 kan? So lukis sebelah ni lah. Thank you. Siapa tu? Serina ke? Ya sir, saya. Thank you. Okay, so ini adalah C12, ini adalah C3. Okay, so right now you want to solve antara C12 and C3 pula. Okay, so dia adalah paralel, tambah macam biasa. So 2.5 plus 6, kamu akan dapat nilai dua ini. This value 8.5. adalah 8.5 microfarad. Okay, good. Okay, now your last job is to find the effective capacitance keseluruhan ni kan. So this two is in series. Okay, kamu akan dapat circuit beginilah. Ini circuit yang selepas digabungkan antara C123 dengan C4. So kamu kena buat secara series. Lima 5.96 sir. Tepat. Ke ada lagi belakang-belakang ni? 491. Okay. Okay, so 5.96491 kan. So bolehlah kamu tulis itu ialah C efektifnya ialah 5.96 microfarad. Okay, so that's it untuk effective capacitance. Okay, so the charge on each capacitor if VAB sudah diminta pula charge of each capacitor. Okay, diminta kamu kira apakah charge on each capacitor.
Okay, so kamu faham yang AB ini, okay, is connected to a point. Okay, dia punya V-nya ialah, kita akan menganggap sebagai V total lah. V totalnya ialah 15 volts. Kan? Okay, so kamu faham yang C4 and C123 ialah disambung secara sesiri. Sini kan, nampak kan yang highlight sini? Yang ini. C4 and C123 are connected in series kan. So maksudnya apa? Kalau kamu kira Q total, kamu akan dapat nilai Q1, akan dapat nilai Q2. Kan? Kamu anggaplah Q1 itu ialah pada C4, Q2 ialah pada C123. Okay, dia akan dapat. Sebab apa? Sebab in series, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2. Okay, so how to find Q total? Kamu kenalah guna C efektif, okay, V total untuk mencari Q total. Begitulah. Okay, so by using equation apa tu? C equal to Q over ataupun Q equal to CV equal to C efektif times dengan V total lah sama dengan 5.96 micro times dengan V total kita ialah 15. Okay, so Q total untuk yang circuit yang atas ni dahulu. Okay, so 5.96 darabkan dengan 15, kamu dapat sini 89. 89.4. Okay, 89.4 micro coulomb kan. Jawapannya 89.5 kan. Tak apalah. Lebih kurang lah tu. Mungkin dia guna point-point yang banyak sebelum ni. Jawapan yang sebelum ni lah. Okay, so 89.4 microcoulomb. Maksudnya apa? Kamu dapat nilai Q1 ataupun C4 ini nilainya ialah 89.4 microcoulomb yang disimpan dalamnya. Di sini ni kan. Okay, so how to find pula Q untuk C1, C2 and C3 kan. So macam mana? Okay, so kamu tahu bahawa Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2. Okay, so right now for this part yang ini, yang saya highlightkan guna warna merah ni pula, yang ini kan, yang this part ni. So this part, dia punya Q-nya ialah 89.4 microcoulomb. Okay, itu Q-nya. Okay, Q-nya ialah 89.4 microcoulomb. Itu Q yang ada pada these two ataupun these three capacitor lah. 89.4. Aduh, banyak ialah kerja. So dia ialah T. Okay, so now apa yang perlu kamu buat ialah, sebab ada idea cepat. Nampaklah idea tu cuma malas nak cakap. Okay, cepat. Kamu pula cakap. Boleh tulis. Apa yang perlu kita buat untuk cari nilai Q pada C1, pada C2, pada C3? Kam, lontarkan idea kamu. Cepat. Mana-mana yang expedity tu mesti kamu dah ada idea tu. Cepat. Anyone, cepat. Macam mana kamu nak cari nilai Q pada C1, pada C2 dan pada C3? Apa yang perlu kita buat? Guna CV tu kasa yang macam tu kasa. Guna CV. Kan mau cari Q untuk C1 kan sir. Okay. Lepas tu kita pakai formula CV yang macam sir buat tu tadi kan sir. Okay, guna formula tu betul dah. Okay, tapi macam mana kamu nak guna formula tu? Guna value apa? 15. Kejap sir. Okay, saya akan buat titik merah ni. Okay, berapakah, okay, siapa berjawab, jawablah kan. Berapakah
voltage ataupun potential difference across this red point. Adakah nilainya 15? Berapakah nilai potential difference across that red dot over there? Yang saya buat tu. Pada circuit yang tengah-tengah tu. Ada saya buat warna merah tu kan. Okay, berapa nilai voltage antara itu? Adakah nilainya 15 volt ataupun tidak? Tidak, sir. Kenapa tidak? Sebab apa Zelina? Sebabkan kalau kita gabung C123 dengan C3 kan dia jadi C123. Dia jadi series. Series yang sama tu Q bukan V. Okay, good. Okay, so untuk yang circuit sebelah kanan tu, okay, thank you untuk beri reasoning tu. Okay, yang sebelah kanan ini kan, yang ini, okay, kamu perasan kan C123 dengan C4 dia adalah in series kan. So kamu tahu yang kalau series Q-nya sama. Kan, tapi dia punya V-nya akan berbeza kan. So maksudnya apa? Sekarang ini tugas kita ialah kamu tahu yang antara dua point ini pula, warna hijau lah. Dua point ini pula, nilai voltage-nya ialah 15 volt. Okay, so now your job is to find what is the volt across this red line lah. Ataupun across this red point. Berapa nilai voltnya? Okay, how to find that volt? Okay, paling senang ialah kamu kena cari dahulu apakah nilai volt across this one. Apa nilai V-nya? Boleh tak kamu cari nilai V di sini? Boleh tak? Boleh lah kan? Okey, macam mana cari? Saya yang tanya, saya yang jawab. Okey, boleh ke tidak? Boleh. Macam mana? Kamu guna equation V equal to Q over C. Okey, cuma kamu kena fokus kepada apa? V ini adalah V across C4. Okey, so kamu akan buat Q1 dengan C4 lah. Okay, ataupun Q4 lah kan, Q store in charge 4 dengan C4 kan. So kamu tahu yang Q4 ialah 89.4 microcoulomb. So 89.4 microcoulomb divided by C4 ialah 20 microcoulomb. So here at the end the answer will be berapa tu? 89.4 bahagi dengan 20 akan dapat 4.47. Okay, so that's the value. 4.47 volt ini ialah value of potential difference across C4. Kenapa kita kena cari nilai itu? Sebabnya ialah kamu akan tolakkan dengan 15. Okay, so the V across red dot ialah apa dia? 15 volt tolak dengan 4.47. 10.53. So kamu dapat sini ialah tolak dengan answer salah dah pula 10 point. So V across that C123 lah kan, C123 tu ialah 10.53 volt. Okay, so that's the voltage untuk C123 ni lah yang pada point ni kan. Okay, so ini kamu tahu dah dia punya V-nya ialah 10.53 volt. So now you can proceed to the other calculation lah kan. So kamu nak cari nilai C3 macam mana? Kamu tahu bahawa dua-dua ni ialah paralel. So kalau bawah ni dapat, kalau ini ialah 10.5 volt, maka ini akan dapat 10.5 volt dan ini juga akan dapat 10.5 volt. Okay, so Q3 is equal to C3 times V.
equal to C3 nilainya ialah 6 mikro, V-nya ialah 10.53. Okay, so 6 mikro, harap tengok answer. So akan dapat berapa tu? 63.2 kan? Dapat tak apa yang saya dapat ni? 63.2 mikro coulomb for C3, for Q3. Okay. So now, untuk yang atas ni pula, okay, memandangkan C12 is connected in series, maka kalau kamu kira lah Q total antara dua point ini, yang warna biru ni pula, warna biru ni kamu kira Q total antara dua ini, maka kamu akan dapatlah Q1 dengan Q2 lah. That's why dapat sini kan, Q1 and Q2 nilainya sama, 26.3 mikro coulomb. Okay, so that's for the capacitance in ataupun charge in the capacitor. Okay, so lastly untuk hari ini ialah tentang energy stored in the capacitor. So here you have to derive the energy stored in the capacitor, part C Okay, ni. Okay, so for this one, dia tak letak ni pula kan, tak letak circuit pula. Maybe you can refer to notes dalam board. Dalam board tu dia notes lagi clear lah. Okay, macam mana how the work done is work dalam kita punya derivation ni. Okay, so untuk install ni kamu kena faham macam mana kamu nak derivekan equation inilah kan. U sama dengan half QV, U sama dengan half CV square ataupun U sama dengan half Q square over C. Okay, so it came from here lah, dW over equal to V dQ. Okay, dW equal to V dQ. Okay. Okay, so capacitor store energy, electrical energy, and that energy is the same as the work to move charge onto the plates. Okay, so kau faham yang kalaulah kamu di kapasitor dia ada charge lebih kurang contohlah 10 joule, okay, dalam ni, okay, maka that's amount of work yang kamu perlukan untuk masukkan charge dalam ni lah. Okay, so kamu nak masukkan charge dalam ini, kamu perlukan this amount of energy dalam ni. Okay, that's we call a work to move charge onto the plates. Okay, initially very little work is required in order to move. Okay, ni tak apalah ni. Okay, so this one jangan ceritakan pasal. Okay, so asalnya begini saya akan cuba besarkan dulu. Okay, asalnya bila mana dia neutral lah. Okay, neutral maksudnya apa? Dalam ni kita anggap sebagai kosong. Okay, sebagai kosong. Okay, so once you try to charge the capacitor, so what happen here? The electron will flow to the one of the plates. Bila kamu charge saja, elektron akan mengalir, maka dia akan tersimpan di sini. Satu. Okay. So bila mana masa semakin banyak, masa semakin bertambah, so what happen here? Elektron akan semakin bertambah. Okay. So what happen to the elektron yang dekat luar ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Elektron kat luar ni dia akan semakin susah untuk dimasukkan ke dalam. Kerana apa? Kerana plate ini now, this plate, okay, instead of dia jadi neutral di sini, dia bukan lagi neutral, dia akan menjadi negatively charged plate. Okay, so sekarang ni plate ini dia menjadi semakin negatif. Kerana adanya elektron dalam ataupun tersimpannya elektron dalam plate tersebut lah. So bila mana dia semakin negatif, maka elektron yang negatif ini nak masuk ke dalam tempat yang negatif, semakin banyak work yang kita perlukan. Boleh faham kan? That's why he say that hence more work required to transfer other charges to the capacitor. Boleh faham kan? Maksudnya apa? Semakin lama kamu dah charge, semakin banyak elektron tersimpan, maka semakin susah kamu nak masukkan lagi elektron dalam kapasitor tersebut. Okay, so that's why kamu punya
work done itu dia bukannya sama. Maksudnya apa? Bukannya mula-mula kamu letakkan masukkan elektron guna energi 2 joule, 2 joule, 2 joule, 2 joule, tak. Dia mesti lama-lama 2 joule, kemudian 3 joule, 4 joule, 5 joule. Makin banyak kamu perlukan energi untuk tolak elektron masuk. Sebagai contoh lah. Okay. So here, okay, jika dengan work done required to transfer the increment of charge. Maksudnya apa? Sini kamu kena kira work done ini mesti berdasarkan kepada nilai charge yang tersimpan dalam tu. That's why kamu nampak kan, the change in work done is equal to change in the charge. So semakin besar nilai charge itu, semakin tinggi work done kamu perlukan lah. Okay, so here kamu akan buat satu integration over here. Kamu akan buat integration, so at the end kamu akan dapat lah the work done required to move the charge inside the plates. Okay, so that's the energy ataupun the electrical potential energy yang kita ada lah. Okay, so that's how you derive the equation. Okay, let's go to example number 5. Two capacitors C1 and C2 are connected in series and charged with 4 volt battery. Okay, calculate the total capacitance for the circuit above. So this one kamu kira macam biasa sahaja, 1 over C effective equal to 1 over 3 micro plus 1 over 6 micro. Okay, kamu kira lah. So C effective over here is equal to berapa tu? 2 micro farad. Okay, boleh kira di sini kan, dia ialah in series. The charge on each capacitor, okay, memandangkan ini ialah dalam keadaan apa? Series kan. So kamu tahu bahawa Q total is equal to Q1 equal to Q2 kan. So kamu tak perlu risau lagi. Kamu hanya kira sahaja Q total sama dengan C effective darabkan dengan V total lah sama dengan 2 micro darabkan dengan V total ialah 4 volt. So kamu dapat ini adalah 8 micro coulomb. Okay, so that's the charge on each capacitor ialah 8 microcoulomb lah. So 8 microcoulomb dalam C1 and 8 microcoulomb dalam C2. The potential and the difference across each capacitor. Okay, so memandangkan ini kamu kena kira lain lah kan. Kamu kena kira asing-asing. Okay, so kamu guna equation V equal to Q over C. Okay, so V1 equal to Q1 over C1. V2 sama dengan Q2 over C2 lah. Kita boleh kira kat sini kan. So 8 microcoulomb. Okay, divided by C1 ialah 3 micro. Ini pula 8 micro. Divided by C2 ialah 6 micro. Okay, so kamu boleh kira kat sini lah kan. That's the potential difference. Ini ialah untuk soalan nombor C. Ini soalan yang pertama. A. Ini soalan B. Okay, soalan D pula diminta kamu kira energy stored in each capacitor. Okay, so this one kamu boleh guna mana-mana equation lah. You can use any equation given in the notes over here kan. So kamu guna equation U equal to 1 over 2 Q1 V1 lah. Okay, point boleh juga. Okay, so kamu kena pastikan guna equation ini untuk kira setiap energy store dalam setiap kapasitor tersebut kan. Boleh kira lah tu 1 over 2 Q1 nya ialah 8 micro. Okay, V1 nya ialah berapa V1? V1 tadi ialah 2.67 di situ lah kan. Okay, so here kamu boleh kira lah berapa nilai energy store inside the capacitor. Okay, so that's all untuk energy store. Okay, so later on kalau kamu jumpa lagi soalan lain tentang energy store ini, you may ask me dalam Telegram lah. Okay, untuk 2.2 and 2.3 kita akan proceed lagi pada kelas akan datang pada hari esok. Okay, so that's all I think for today. Kita habis sudah untuk 2.1 tentang capacitance and capacitor in series and parallel. Habis untuk 2.1 sahaja untuk tengah hari ini. Okay. So, ada soalan tak tentang perkara ini? So far tiada sir. Boleh. Saya rasa okay kot. Captain ni pun kamu pernah belajar sebelum ni. So you may use this link okay, to fill in your attendance for today.
Okay, thank you very much. Ada 89 orang hadir. 89 ke ni? Tak kot. Ada 88 orang hadir pada hari ini. Okay, kurang 9 orang. Kita tengok siapa yang tak hadir lagi ni. Okay, kalau tak kita akan kejar sampai dapat. Okay, so jika tiada apa-apa soalan, okay, boleh isi attendance dan kita boleh keluar sekarang lah. Terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. Jumpa lagi pada esok. Okay, sambungan untuk chapter yang kedua. Assalamualaikum dan bye dan selamat berehat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Very sir. much. Thank you, sir. Yeah, have a good day everyone. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you, Sama-sama sir. semua. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah.